Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam ini, malam hari kemerdekaan negara kita. Cuma topik kita bukanlah berkaitan kemerdekaan. Kita nak menyentuh satu aspek yang dia ada dalam sejarah negara kita atau masyarakat kita dan kelihatannya telah pupus, tetapi hakikatnya masih ada orang yang terlibat dengan perkara-perkara sedemikian. Tajuk kuliah yang saya sampaikan pada malam ini, saya namakan ia sebagai khurafat di bulan Safar. Khurafat di bulan Safar, yang mana perkara ini adalah antara perkara yang dah kuranglah berlaku dalam masyarakat kita, tetapi masih ada lagi sebahagian orang yang percaya atau menyebarkan kononnya bahawa di bulan Safar ini adanya kesialan atau kecelakaan. Kononnya bulan Safar ini adalah satu bulan yang penuh dengan musibah dan semisalnya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tengok sedikit satu aspek sejarah yang berlaku, yang pernah ada dalam masyarakat kita, yang mana alhamdulillah amalan ini dah pupus. Maksudnya pupus, tidak lagi dilakukan secara terbuka, tidak lagi dijadikan budaya, iaitu amalan mandi Safar. Amalan mandi Safar, yang mana amalan ni dia dipanggil mandi Safar, ataupun di tempat, sebahagian tempat dia dipanggil sebagai amalan puja pantai, yang mana dia diamalkan oleh masyarakat Melayu Muslim zaman dahulu, misalnya kat Melaka, Kelantan, Terengganu dan beberapa tempat, yang mana pada Rabu terakhir bulan Safar akan berlakulah amalan mandi Safar ni. Kalau pada waktu tersebut masyarakat akan berkumpul dekat pantai tertentu, misalnya kat tempat saya, negeri saya, asal saya Melaka, mereka akan berkumpul di pantai Tanjung Kling, di pantai Tanjung Kling, yang mana waktu zaman tersebut dia akan jadi macam festival lah. Dia bukan sekadar mandi Safar nak buang sial, buang bala dan semisalnya. Adalah waktu tu macam joget-joget kan, zaman dulu kan, sebelum yalah, zaman dulu, zaman tok nenek kita, joget-joget tu biasalah. Jadi satu festival. Mandi kat pantai pun bercampur laki perempuan dan semisalnya. Pada waktu tersebut masyarakat zaman tersebut akan berkumpul di pantai, berenang di laut sebagai sebahagian upacara mandi Safar untuk membuang kesialan, membuang bala daripada badan. Kalau masyarakat kita panggil mandi tolak bala lah, mandi tolak bala. Macam mana mereka akan buat? Ada yang akan minum air yang telah direndam dengan kertas yang ditulis dengan ayat Al-Quran, doa dan semisalnya. Ada juga yang mana doa tolak bala yang akan ditulis di kertas, kemudian dihanyutkan ke laut. Jadi popularlah perkara tersebut, sampai ke satu tahap benda ni memang jadi satu budaya yang sangat terkenal dalam masyarakat. Sampai dalam, kalau zaman dulu ada mata pelajaran tata rakyat, dalam buku teks tata rakyat tersebut disebutkanlah tentang mandi Safar ni sebagai salah satu budaya. Saya quote sikit daripada buku teks tersebut, buku teks pelajaran tata rakyat. Disebutkan, tiap-tiap akhir Rabu bulan Safar, hari itulah yang sangat diagungkan oleh orang-orang Melayu kerana kasih sayang mereka pada kebudayaan nenek moyang mereka yang telah lalu. Kepercayaan mereka ialah kononnya membuangkan dan menolakkan bala. Jadi itu kepercayaan turun-temurun.
bahawa pada Rabu terakhir bulan Safar itu adalah hari yang penuh musibah, hari yang penuh bala. Jadi perlu dilakukan sesuatu untuk dibuang bala atau musibah tersebut. Kerana kata mereka pada hari itu ialah hari bala yang paling besar di dunia. Menurut adalah orang-orang yang kata imam dan semisalnya, mereka kata pada hari itu Tuhan akan menurunkan bala. Maka untuk membuangkan bala Tuhan itu, mereka adakanlah mandi Safar. Jadi pada mandi Safar tersebut adalah acara berkelahnya. Tapi zaman tersebut dia bukan sekadar mandi Safar, ada pesta ronggengnya, pesta nyanyiannya, yang zaman sekarang kita tak nampak dah benda tersebut. Kalau tuan-tuan buka dekat YouTube, ada satu dokumentari terbitan Finas. Dia siarkan macam mana upacara mandi Safar pada zaman tersebut. Dan saya pun pernah tanya orang tua saya macam mana mandi Safar zaman dia. Dia kata memang masyarakat di kampung dulu buat. Kalau yang tak pergi pantai Tanjung Keling tu, mereka mandi kat satu perigi kat kampung tu pada Rabu terakhir bulan Safar untuk buang bala. Sampailah dengan bertambahnya ilmu umat Islam, maka autoriti agama pun mula nampak ada perkara yang tak kena dengan amalan mandi Safar ni. Maka dikeluarkanlah fatwa-fatwa yang mengelarang mandi Safar tersebut. Kita akan nampak macam mana ada fatwa-fatwa daripada Mufti Johor. Pada tahun 1963 dikeluarkan fatwa mandi Safar dan minum air wafak pada hari itu adalah perkara yang bid'ah dan karut semata-mata. Mandi Safar adalah perkara yang bid'ah yang keji, mengandungi kepercayaan karut. Tidak ada nas yang menyuruh orang Islam mandi Safar. Tapi tuan-tuan, walaupun fatwa dah keluar, walaupun para ulama dah keluar, dan disebutkan dalam kajian artikel ni, ada beberapa ulama pun dah isu fatwa yang sama, mandi Safar tak boleh, tak ada kaitan dengan ajaran Islam. Tapi masyarakat masih buat lagi sebab culture, budaya. Sampailah pada tahun 80-an tu ada seorang menteri pendidikan mengambil keputusan keluarkan terus daripada silibus sekolah. Waktu tu subjek tata rakyat yang saya sebut tadi, dipromosilah mandi Safar tu sebagai salah satu budaya. Jadi dikeluarkan arahan agar dihapuskan tajuk mandi Safar daripada buku teks tata rakyat sekolah rendah. Waktu tu menteri pendidikan zaman tersebut lah Perdana Menteri kita sekarang lah. Saya nak bagi tahu macam mana begitu mendalamnya kepercayaan kesialan bulan Safar dalam masyarakat kita waktu tu, sampai masuk dalam silibus buku teks sekolah, sampai terpaksa dikeluarkan sebab itulah cara nak hentikan. Kalau tak, budak sekolah baca buku tu, jadi dia pun akan terpengaruh lah. Jadi caranya keluarkan secara drastik. Walaupun mungkin ada orang nampak itu cubaan menghapuskan budaya masyarakat kita, tapi itu terpaksa dilakukan. Antara kita nak pertahankan budaya, nak perkenalkan budaya silam dengan pertahankan akidah masyarakat, jadi terpaksa dilakukan. Jadi tak nampak dah pada hari ni orang berkumpul dekat pantai mandi Safar, dah tak ada dah, alhamdulillah. Tetapi kita kena ingat, perkara berkaitan mandi Safar itu adalah satu kepercayaan. Kepercayaan tentang kesialan di bulan Safar. Amalan tu dah hilang dengan peredaran zaman, dengan bertambahnya ilmu masyarakat. Tetapi kepercayaan tentang kesialan bulan Safar masih bukanlah secara ramai, tapi masih berakar umbi dalam segelintir masyarakat. Saya mengkaji satu tarekah sufiah, bukan semua tarekat sesat, ada yang bagus, alhamdulillah. Tarekah ni, tasawuf ni untuk menyucikan jiwa kita. Tetapi saya melihat ada satu tarekah yang mana saya periksa saat saya terpandang video mereka, bila masuk bulan Safar mereka akan ingatkan, okey, kena banyakkan zikir dan semisalnya. Saya kata, kenapa dia suruh banyakkan zikir? Sebab kerana bulan ni adalah bulan yang akan turun musibah. Jadi saya pun cuba cek, setiap tahun bila masuk bulan Safar, ada tak mereka keluarkan statement macam ni? Dan saya dapati bahawa konsisten, istiqamah tarekah sufiah itu
setiap kali masuk bulan Safar, syekh mereka akan keluarkan statement tu. Beberapa orang syekh kan kadang kumpulan tarikat Sofia ni ada pecah-pecah dia, tapi walaupun dah berpecah, tapi statement setiap pemimpin tarikah ni sama. Bila masuk bulan Safar, mereka akan ingatkan pada Rabu terakhir bulan Safar akan berlaku musibah, dia merupakan hari yang sangat berat, maka kenalah banyakkan amal ibadat. Di sinilah yang masyarakat kadang-kadang tak nampak. Sebab bila kita kata tak boleh percaya tentang kesialan bulan Safar, mereka kata tapi kami tak buat apa-apa. Dulu mandi Safar tu berkumpul kat pantai, menari laki perempuan, beronggeng dan semisalnya, joget lambak dan semisalnya, mandi ramai-ramai kat pantai laki perempuan. Yang tu memang haram, mereka kata. Ada sebahagian tempat mereka akan hanyutkan kepala kerbau untuk buang sial. Untuk apa? Orang kata nak menjamu siapa tu? Penjaga pantai tu. Jadi benda tu jelas. Tapi hari ini mereka kata kami tak buat apa-apa. Bila datang bulan Safar, kami doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami baca Quran. Syekh kami suruh banyakkan zikir. Untuk apa? Kerana hari Rabu terakhir bulan Safar adalah hari yang penuh musibah. Jadi tuan-tuan kena faham benda ni. Kesalahannya bukan berdoa kepada Allah minta perlindungan. Memang kita disuruh minta Allah lindungi kita. Dalam doa atau zikir pagi, zikir pagi petang yang Nabi SAW ajar kat kita, apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemaafan dan afiah, penjagaan untuk dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemaafan dan penjagaan untuk agamaku, keduniaanku, hartaku, ahli keluargaku. Jadi minta perlindungan Allah tu tak ada masalah, memang kita disuruh. Tetapi apa yang mendorong sebahagian orang, sebahagian kumpulan, mereka bila masuk bulan Safar, maka mereka sebarkan mesej. Syekh mereka pun mula bercakap, kita akan masuk bulan yang akan penuh musibah, maka perbanyakkan sedekah. Sebab mereka masih lagi percaya kepada kesialan bulan Safar tersebut. Mereka masih lagi percaya bulan Safar tu adalah bulan musibah. Itu adalah kepercayaan yang ditentang oleh Islam. Tindakan mereka berdoa, baca Quran, bersedekah, berpuasa dan membanyakkan amal ibadah tu tak ada masalah. Tapi dorongan untuk melakukan perkara tersebut adalah berasal daripada kepercayaan kepada kesialan tersebut. Jadi bila kita sebut perkara ni, kita bukan larang orang berdoa minta perlindungan Allah, bukan larang orang membanyakkan ibadah untuk dilindungi oleh Allah. Tapi yang dilarang ialah kepercayaan yang mengaitkan bulan Safar itu sebagai bulan musibah, bulan sial dan semisalnya. Jadi tuan-tuan, kita nak lihat, jadi bila kita bincang tentang perkara kesialan yang ada dalam masyarakat kita, kita nak lihat apa maksud dia. Tuan-tuan, dalam istilahnya bab sial ini, saya bukan mencarut sial ni, kan budak-budak kan guna perkataan tu untuk maki kawan. Bukan, saya nak sebut dalam konteks tu, maksudnya kita kata satu bulan masa tu adalah masa yang teruk lah. Musibah, saya bukan mencarut, minta maaf, saya takut orang salah faham pula. Dalam istilahnya kita panggil dia tatayur. Tatayur ni dia berasal daripada perkataan ta'ir. Ta'ir ni burung. Jadi apa kaitan kita kata tentang kesialan ini dengan burung? Sebab tuan-tuan, masyarakat jahiliyah dulu, bila mereka nak buat satu perkara, mereka nak pergi musafir ke, atau mereka nak buat apa-apa perkara, mereka keluar, mereka tengok burung. Burung terbang ke arah mana? Kalau burung terbang ke arah kanan, maksudnya mereka bolehlah teruskan hajat mereka tu, petanda baik. Tapi kalau burung terbang ke arah kiri, itu petanda yang tidak baik. Jadi mereka akan terhenti daripada buat apa yang mereka nak, kerana mereka menganggap bahawa ini isyarat buruk, ini isyarat kesialan. Sebab itulah bila bincang bab ni, kita akan gunakan istilah tatayur, sebab pada asalnya mereka gunakan burung. Dan tuan-tuan, dalam masyarakat kita pun ada benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita, contohlah, bukanlah semua masyarakat percaya perkara tersebut. Ada yang dia kata kalau kita nak keluar rumah,
Kita nak keluar rumah, tiba-tiba ada biawak melintas. Jangan teruskan perjalanan kita. Itu ada petanda tak baik. Tuan-tuan, itu kepercayaan tatayur. Sama macam orang-orang jahiliah, dan itulah yang dilawan oleh Nabi SAW. Jadi para ulama memberikan takrif kepada tatayur ini, sebab burung tu hanya contoh, tapi dia tak terhad kepada itu. Tatayur itu ialah seseorang dia mengaitkan keburukan atau kesialan dengan perkara yang dia nampak, atau yang dia dengar, atau yang dia ketahui, yang mana perkara-perkara itu kalau kita lihat pada asalnya ia tidak ada kaitan langsung dengan apa yang dia nak buat, dengan musibah yang akan berlaku. Saya bagi contoh tuan-tuan, sebab nanti kita akan baca beberapa hadis pada malam ni dari ayat Quran. Perasaan berkaitan kesialan sesuatu ni atau petunjuk buruk, kadang-kadang kita tak biasa, kita kata oh ini petanda benda buruk. Itu pun sebenarnya termasuk dalam tatayur. Contoh, ada orang dia nak pergi ke satu tempat. Contohlah, ada orang dia nak pergi Pinang seorang perempuan. Dia drive, accident. Bukan dia accident, dia nampak accident. Ada kemalangan, nampaklah bergelimpanglah mayat dan semisalnya. Boleh jadi terdetik dalam hati dia, boleh jadi ini petanda buruk ni. Maka kalau orang yang ada kepercayaan kepada tatayur, ini kesialan ni, dia akan kata kalau dia teruskan perjalanan, maka akan berlaku benda buruk kat dia. Kalau dia teruskan juga nak pinang perempuan tu ke, nak nikah perempuan tu ke, nanti rumah tangga dia akan huru-hara. Itu contoh yang kita nak sebutkan. Jadi benda ni banyaklah berlaku dalam masyarakat kita, dan setiap bangsa dia ada kepercayaan kesialan dia yang tak sama. Jadi kita nak tengok beberapa ayat Al-Quran berkaitan perkara ni, yang mana dalam masyarakat jahiliah juga mereka ada perkara tersebut. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 131. Yang ini berkaitan dengan Fir'aun, yang mana mereka menganggap Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman membawa kesialan. Jadi kesialan ni bukan sekadar buruk. Maksud, contoh tuan-tuan, ada orang mungkin dia baru berkahwin. Lepas tu sejak kahwin ni macam-macam musibah menimpa dia. Kereta rosak lah, kena buang kerja lah, macam-macam lah berlaku. Jadi mungkin ada terdetik dalam hati dia, kata pasangan aku ni bawa kesialan dalam hidup aku. Ada orang mungkin lepas dapat anak, macam-macam musibah menimpa dia. Jadi terdetik dalam hati dia bahawa anak ni, dalam masyarakat kita ada yang kata bawa sial lah maksudnya. Itu adalah perkataan Fir'aun dan kaumnya kepada Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 131. Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Allah Subhanahu wa taala kata, apabila datangnya kebaikan kepada mereka, iaitu kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia, maka mereka akan kata kebaikan-kebaikan ni, kesenangan-kesenangan ni adalah kerana usaha kami. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, mereka kata apa? Allah kata yattayyaru bi Musa. Mereka akan kata Nabi Musa alaihissalam ni lah yang menyebabkan mereka ditimpa musibah. Nabi Musa ni lah yang bawa kesialan dalam masyarakat mereka sampai berlaku musibah-musibah. Jadi tuan-tuan, Fir'aun dia bukan sekadar lawan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia kata Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam membawa sial kepada Bani Israel. Jadi jangan ada dalam hati kita, contohlah kalau kita diuji. Saya nak bagi contoh mudah. Ada seorang lelaki, dia kahwin dengan seorang perempuan. Dia kahwin isteri pertama jatuh sakit, meninggal.
Dia kahwin kali kedua pula dengan isteri yang baru. Lepas berapa bulan kahwin pun jatuh sakit pula isteri tu, mati, meninggal dunia. Kahwin yang ketiga pun meninggal. Agak-agak apa orang keliling cakap pasal lelaki ni? Jangan kahwin dengan dia. Dia ni lelaki yang bawa sial. Siapa kahwin dengan dia akan mati. Itu contoh dia. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia dakwa bahawa Nabi Musa alaihissalam membawa musibah kepada masyarakat dia. Sedangkan mereka lupa nak renung balik. Semua musibah yang menimpa mereka adalah sebab apa? Sebab mereka lawan. Antara sebabnya mungkin sebab mereka lawan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Hukuman Allah kepada kejahatan mereka. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, kaum-kaum musyrikin juga lakukan perkara yang sama kepada orang beriman. Mereka akan kata orang beriman ni membawa kesialan dan keburukan kepada masyarakat. Kita lihat satu hadis daripada Abu Hurairah, hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit berjangkit. Panjang huraian hadis ni, tetapi ringkasnya, bila Nabi SAW nak kata tidak ada penyakit berjangkit, Nabi SAW sedang bercakap dalam konteks kepercayaan masyarakat jahiliyah, yang mana mereka berkeyakinan bahawa penyakit ni berlaku sebab jangkitan daripada itu dan ini, tanpa ada campur tangan Allah sedikit pun. Sebab itu dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga, ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW. Dia mengadu unta dia kena penyakit. Jadi dia pun, dan kelihatan seolah-olah dia nak menyatakan bahawa unta ni pasti sakit sebab dijangkiti oleh unta-unta yang lain. Jadi Nabi SAW nak betulkan perspektif mereka. Kata Nabi SAW, kalau macam tu, kalau betul lah semua penyakit ni disebabkan dijangkiti daripada orang lain atau daripada haiwan lain, faman a'dal awal, siapa pula yang bagi jangkitan kepada orang atau haiwan yang pertama kena penyakit tu? Contoh tuan-tuan, kalau ada orang, ialah penyakit berjangkit, dia berjangkit, mesti ada orang yang pertama dapat penyakit tersebut. Kalau kita kata penyakit ni memang asalnya berjangkit saja, tapi orang yang pertama tu dia dapat dari mana penyakit tu? Jadi Nabi SAW bila sebut la adwa, tidak ada penyakit berjangkit, Nabi SAW nak betulkan perspektif masyarakat jahiliyah, nak bagi tahu bahawa penyakit ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW memang larang kita daripada masuk ke tempat yang ada penularan penyakit. Misalnya daripada hadis sahih Muslim, Nabi SAW kata, iza sami'tum bihi bi ardin, kalau kamu dengar kat satu tempat ada penyakit, penularan penyakit, fala taqdamu alaih, jangan kamu masuk tempat tu. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan kalau kamu berada kat satu tempat yang sedang menular penyakit berjangkit, fala takhruju firaran minhu, jangan kamu lari keluar daripada tempat tu. Nabi SAW tengah ajar kita pasal apa? Kuarantin. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW bukan menafikan secara mutlak kewujudan penyakit berjangkit pada sabda bagi dia la adwa. Sebaliknya Nabi SAW nak betulkan perspektif masyarakat jahiliyah yang menyatakan penyakit ni berjangkit sendiri tanpa bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW sebutlah hadis ni, wala tiyarata, tidak adanya kesialan. Kita dah hurai tadi. Kemudian Nabi SAW sebut wala hamata, hamah ni burung hantu, dan itu juga masih lagi berkaitan kesialan. Sebab apa? Orang Arab jahiliyah meyakini kedatangan burung hantu atau dengarnya bunyi burung hantu merupakan petanda kesialan. Sama ada bunyi burung hantu tu menunjukkan ada kematian berlaku, atau ada penyakit yang akan datang, atau ada musibah yang akan datang. Jadi Nabi SAW sebut tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada kesialan, dan tidak ada kesialan pada burung hantu. Kemudian Nabi SAW sebut wala safara, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Wala safar,
Perkataan safar ini ulama membahaskan apa maksud dia. Jadi salah satu huraian ulama menyatakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wala safar, tidak ada safar, maksudnya dia merujuk kepada bulan hijrah, bulan safar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membantah keyakinan jahiliyah bahawa bulan safar adalah bulan sial. Jadi maksudnya keyakinan bulan safar ini bulan musibah, bulan yang buruk, bulan yang sial, itu adalah keyakinan yang wujud dalam masyarakat jahiliyah. Sebab itu lepas Nabi SAW sebut wala qiyarata, kalau ikutkan dah umumlah tidak ada kepercayaan sial, Nabi SAW sebut pula secara khusus tidak ada kesialan pada burung hantu, tidak ada kesialan pada bulan safar. Jadi tuan-tuan, kalaulah ada orang datang mengajar di masjid-masjid atau di surau-surau menyatakan adanya kesialan bulan safar, atau dikaitkan waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu dengan waktu musibah, maka ingatlah itulah kepercayaan yang diwarisi daripada masyarakat jahiliyah. Itulah kepercayaan yang dilawan oleh Nabi SAW. Jadi kita jangan terjebak dengan perkara-perkara tersebut. Kita tengok hadis yang seterusnya. Kita bila bercakap tentang akidah, tentang syirik, tauhid, kita cuba rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kat situlah petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu di atas petunjuk yang jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maksudnya petunjuk yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita sangat jelas. Kita lihat sebuah hadis lagi. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Uqbah bin Amir. Dia berkata bahawa satu ketika orang ramai menyebut-nyebut tentang tatayur atau kesialan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhal fa'lu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan lagi elok kalau sebut tentang kebaikan. Al-fa'lu ni tafa'ul, kita bersifat optimis. Kalau kesialan tadi kita nampak satu perkara, kita anggap ini petanda buruk, ini bulan yang penuh musibah, ini tempat yang ada kesialan, maksudnya semua buruk. Tatayur ni dia sama maksud dengan tasya'um, kita rasa benda-benda tu petanda benda buruk. Jadi kata Nabi SAW, ahsanuhal fa'lu, yang lagi baik adalah seseorang tu optimis. Dia nampak satu perkara, dia fikir yang baik. Al-tafa'ul ni, al-fa'lu ni dia maksud sifat optimis. Kita pandang semua benda yang datang kat kita dengan cara sudut pandang positif, bukannya rasa ini musibah, ini sial, ini bala dan semisalnya. Lepas tu kata Nabi SAW, wala taruddu musliman, dan kepercayaan kepada kesialan ini, tiarah ini atau tatayur ini tidak boleh membuatkan seorang muslim, tidaklah kepercayaan bersial ini menghalang seorang muslim daripada menunaikan hajat dia. Jangan sampai apa yang terlintas dalam hati kita menyebabkan kita tak nak buat apa yang kita dah rancang. Sebab tuan-tuan, kepercayaan atau lintasan hati tentang kesialan ni, dia benda yang berlaku dalam semua manusia. Jadi yang berdosanya ialah apabila kita melaksanakan perkara tersebut. Sebab kita percaya, maka kita berhenti daripada buat perkara tersebut. Disebabkan kita percaya pada kesialan tu, setiap bulan di bulan Safar kita akan sebarkan kat masyarakat, berhati-hati bulan Safar, kena banyakkan amal ibadah sebab ini bulan-bulan musibah. Yang tu tak boleh. Tapi sekadar lintasan hati, Allah maafkan. Jadi kata Nabi SAW, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Nabi SAW ajar kita macam mana kalau kita nampak perkara yang kita tak suka. Sebab boleh jadi dalam masyarakat kita dianggap perkara itu membawa sial atau musibah. Nabi SAW ajar, falyakul, hendaklah kamu sebut atau berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanat, tidak ada yang datang membawakan kebaikan illa anta, kecuali engkau. Wala yadfa'us sayyiati illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak kemudaratan atau keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Jadi Nabi SAW ajar kita. Sebab
kepercayaan ni berakar umbi dalam masyarakat. Jadi kadang-kadang bila berlaku depan mata kita, kita akan terlintas dalam hati kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Penyayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang terlintas dalam hati kita, dia tak hukum kita. Tapi Nabi SAW ajar kita, bila terlintas benda macam tu, nampak benda-benda yang dianggap sial dalam masyarakat, baca doa ni. Sebut, ya Allah, tidak ada yang dapat membawa kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang dapat menolak kemudaratan kecuali Engkau. La haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah riwayat lagi daripada Abu Daud, daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi SAW sebut, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi SAW sebut, tatayur itu, kepercayaan kepada sial itu adalah syirik. Nabi ulang beberapa kali. Kemudian disebutkan, wa ma minna illa walakinnallaha yuzhibuhu bitawakkul. Tetapi kata Nabi SAW, wa ma minna illa, tidak ada sesiapa pun di kalangan kita yang akan terlepas hatinya daripada terlintas tentang perkara-perkara kesialan ni. Di Nabi SAW sebut, tidak ada siapa pun di kalangan kita yang terlepas. Walakinnallah, Nabi SAW bagi tahu apa jalan penyelesaiannya. Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yuzhibuhu bitawakkul. Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan perasaan takut atau percaya kepada kesialan ini dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita percaya kepada kesialan, benda ni bawa sial, bulan ni bawa sial, kadang-kadang kesian ada orang kata anak bawa sial, sebab mungkin lepas dapat anak dia macam-macam lah kesusahan. Dia kata anak yang dilahirkan ni bawa kesusahan dalam hidup dia. Sebab apa ada orang percaya benda ni? Sebab kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita kuatkan tawakal kita pada Allah, kita dapat buang perasaan-perasaan percaya kepada kesialan ini. Jadi percaya kepada kesialan ini, ia syirik yang besar atau syirik yang kecil? Dia memang syirik. Nabi SAW sebut at-tiyaratu syirkun, ia adalah syirik. Jadi para ulama memperincikan, jika seseorang itu percaya bahawa benda yang dia nampak itulah yang menyebabkan musibah berlaku. Contoh, dia nampak biawak melintas, dia pergi juga buat kerja dia, tiba-tiba betul-betul berlaku kemalangan. Contoh. Jadi dia terdetik dalam hati dia, disebabkan dia pergi juga tempat tersebut, walaupun ada biawak melintas, itulah yang menyebabkan dia ditimpa musibah. Bila macam tu kepercayaan dia, maka itu adalah syirik akbar. Sebab dia menyatakan disebabkan benda tu dia dapat perkara ni. Tetapi kebanyakan dalam masyarakat Muslim, mereka bukan percaya macam tu. Sebaliknya mereka percaya bahawa perkara-perkara itu adalah petanda, alamat musibah akan berlaku. Itu juga masih syirik, tetapi itu syirik kecil. Apa beza syirik besar, syirik akbar dengan syirik asghar? Syirik akbar, dia akan mengeluarkan seseorang daripada agama. Jadi kalau orang tadi percaya musibah ni disebabkan kesialan tadi, bukan sebab Allah yang takdirkan, maka dia terkeluar daripada Islam. Tapi dalam kebanyakan masyarakat Muslim tak macam tu. Mereka masih mentauhidkan Allah, tetapi bercampur dengan syirik asghar ni, iaitu mereka meyakini bahawa benda-benda ni berlaku dengan takdir Allah, tapi sebabnya adalah kerana bulan ini, sebabnya adalah kerana si anak ini, itu dan ini, kesialan-kesialan yang disebutkan. Jadi itu syirik asghar. Jadi bila kita sebutkan itu syirik yang kecil, bukan bermaksud ia dosa yang kecil. Ia tetap dosa besar. Syirik adalah dosa besar, tuan-tuan. Dia dosa besar. Cuma dia bukan syirik yang mengeluarkan daripada agama. Kita lihat pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr, bahawa Nabi SAW bersabda, Man raddathu tiyaratu min hajatin, sesiapa yang terhalang daripada menunaikan hajatnya kerana kepercayaan kepada sial.
faqad asyrak, maka dia telah melakukan perkara yang syirik. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok diri kita, ada tak perkara-perkara ni berlaku. Kadang-kadang, yelah, kadang-kadang orang-orang tua sebut perkara-perkara macam tu, tapi kita kena ingatkan perkara ni kesyirikan. Tak kira siapa yang sebar perkara tersebut, itu adalah kesyirikan. Kadang-kadang kesialan ni dikaitkan dengan manusia, kadang-kadang dikaitkan dengan haiwan, kadang-kadang dikaitkan dengan suara haiwan, kadang-kadang dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan bulan, waktu. Ada orang kata, jangan pergi tempat tu tempat sial, siapa masuk situ akan mati. Kita tanya, kenapa kalau masuk situ akan tiba musibah? Tak tahu, tapi tempat tu tempat tak elok. Macam tu je cakap. Jadi itu adalah kepercayaan yang dilarang oleh syarak. Tadi Nabi SAW dah ajar, kalau seseorang tu dia ternampak perkara-perkara yang biasa orang anggap sebagai sial, maka dia baca doa tadi kan, Allahumma la ya'ti bil hasanat, sampai habis yang kita dah sebut. Tapi macam mana pula kalau ada orang yang terlanjur percaya kepada kesialan ini, percaya kepada tatayur. Contoh, dia pernahlah terpengaruh, pernahlah dia sebarkan kepada masyarakat bahawa Rabu terakhir bulan Safar adalah Rabu yang penuh kesialan, hari yang penuh musibah. Ataupun dia pernah batalkan sesuatu perancangan dia kerana dia nampak benda-benda yang dia anggap sebagai petanda keburukan atau kesialan. Nabi SAW ajar macam mana nak hapuskan dosa tersebut. Jadi lepas Nabi SAW kata, sesiapa yang terhalang daripada menunaikan hajatnya kerana kepercayaan sial, maka dia melakukan syirik. Sahabat tanya, lalu apakah kafarah kepada dosa tersebut, wahai Rasulullah? Macam mana cara nak hapuskan dosa tersebut? Maka kata Nabi SAW, ayyaqula ahaduhum, dengan salah seorang daripada mereka hendaklah dia membaca, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan daripadamu, wala tayru illa tayruk, dan tidak ada sebarang musibah atau keburukan kecuali datang daripadamu juga, wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW ajar pada para sahabat, kalau nampak benda yang dianggap sial, apa nak baca. Dan kalau kita dah terjebak, terlanjur melakukan perkara tersebut, percaya kepada perkara tersebut, apa pula yang nak dibaca. Maka Nabi SAW dah ajar kita dengan petunjuk yang jelas, dengan petunjuk yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dia yang luas, walaupun terlintas dalam hati manusia tentang perkara sial tu, dia maafkan, selagi mana orang tu tak ucap, selagi mana orang tu tak buat perkara tersebut, tak terhenti menunaikan hajat sebab percaya pada perkara itu. Jadi tuan-tuan, kenapa tatayur ini ataupun kepercayaan kepada sial ini dianggap sebagai syirik? Pertama, kerana ia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, sama ada daripada sudut syariat ataupun realiti, sebagai sebab berlakunya sesuatu. Kena faham benda ni. Sebab ada orang kata, kalau kita kata saya makan kenyang, dia kata syirik kalau kata kenyang sebab makan. Tak, itu tak syirik. Ada sebab dan musabbab yang memang Allah jadikan, itu sunnatullah. Makan kenyang, minum hilang dahaga, itu tak syirik. Tapi yang jadi syirik ialah kita mempercayai satu sebagai sebab, sedangkan perkara tu dari sudut wahyu tidak ada, dan dari sudut realiti pun tak ada benda tu. Itu hanya anggapan kita sahaja. Itu syirik. Kita berhenti untuk azan seketika.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit. Kenapa tatayur ini atau kepercayaan parsial ini dikategorikan sebagai syirik? Pertama, kerana dia menjadikan perkara yang bukan sebab sebagai sebab pada sesuatu. Yang kedua, kerana ia menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut tadi, orang yang dia dah rancang nak pergi satu tempat, atau dia dah rancang nak bernikah, nak kahwin, nak pinang orang, atau nak buat sesuatu urusan, hanya kerana dia nampak petanda-petanda buruk yang dianggap kesialan pada hari tersebut, dibatalkan. Jadi iktimad dia, kebergantungan dia bukan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mungkin sebelum tu dia dah berusaha, dah merancang, dah doa ke Allah, tapi hanya kerana nampak satu benda, nampak burung ke, nampak haiwan ke dengan bunyi ke, atau benda tu berlaku pada hari yang orang kata hari yang malang ke, maka terus dibatalkan hasrat dia, menunjukkan tawakal dia telah berubah. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam masyarakat kita, antara perkara-perkara yang khurafat yang berlaku dalam bulan Safar ialah larangan menikah dan bertunang pada bulan Safar. Dan benda ni pernah berlaku pada orang yang saya kenali. Dia pernah mengadu kat saya, dia nak kahwin, tetapi ditangguhkan perkahwinan tu. Tanya-tanya kenapa? Sebab waktu tu bulan Safar. Lepas tu dia kata bukanlah dia percaya, dan bukanlah juga keluarga dia percaya, tapi sebab mereka duduk di kampung, dan masyarakat kampung kalau nampak orang kahwin bulan Safar, nanti mereka akan katalah macam-macam. Katalah nanti rumah tangga tu akan huru-hara, berlaku penceraian dan semisalnya. Jadi mereka tunduk kepada kepercayaan masyarakat semata-mata nak elakkan kata-kata masyarakat. Tuan-tuan, kita nak tengok macam mana Nabi SAW ajar masyarakat jahiliah yang penuh dengan kepercayaan kesialan ini.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bernikah dengannya pada bulan Syawal. Dia bagi tahu Nabi SAW bernikah dengannya, kahwin dengan Aisyah pada bulan Syawal. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengambil hadis ini, disebut pada riwayat ini terdapat galakkan untuk melakukan pernikahan dan mula bersama dengan pasangan dalam bulan Syawal. Jadi sebagai ulama mazhab Syafi'i kita digalakkan kahwin pada bulan Syawal. Kenapa? Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan hal ini untuk menolak amalan jahiliyah yang mana sebahagian masyarakat mempercayai kepercayaan bahawa tak digalakkan berkahwin dan bersama suami isteri dalam bulan Syawal. Jadi dalam masyarakat jahiliyah tu ada sebahagian masyarakat yang percaya kalau kahwin pada bulan Syawal akan ada musibah berlaku, akan ada keburukan berlaku. Jadi dianggap bulan Syawal tu bulan yang sial untuk pernikahan. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan untuk melawan kesesatan masyarakat, kepercayaan pada kesialan bulan Syawal? Nabi SAW kahwin dengan Aisyah pada bulan Syawal. Para pendakwah, alim ulama, ustaz-ustaz, itu kerja mereka. Kalau ada satu kepercayaan karut dalam masyarakat, orang agama yang kena ke depan lawan, praktis, tunjuk benda ni tak betul. Tapi kalau orang macam saya yang ceramah dalam masjid pandai, tapi bila timbul satu kepercayaan khurafat, kita pun tunduk, tak nak nanti orang tu tohmah macam-macam. Bila orang agama, pendakwah pun tunduk pada kepercayaan khurafat kerana takut dikata oleh orang, maka bila masyarakat nak tahu benda tu salah, sebab nanti mereka kata ustaz pun macam percaya gitu, nak menjawab macam mana? Jadi orang agama, pendakwah, berat tanggungjawab dia. Imam Ibn Katsir rahimahullah menukilkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tindakan Nabi SAW mula bersama dengan Aisyah dalam bulan Syawal merupakan penolakan kepada sangkaan sebahagian manusia bahawa tak digalakkan bersama dengan pasangan pada antara dua hari raya kerana ditakuti berlaku penceraian. Sesungguhnya hal ini tak benar. Jadi Nabi SAW secara praktis menolak kepercayaan khurafat. Jadi kalau ada benda-benda khurafat dalam masyarakat kita, contoh, saya tak tahu sekarang ada ke tak, tapi zaman-zaman saya kecil saya pernah tengok, kalau ada majlis kenduri ke kahwin, orang dia nak tolak hujan, dia buat apa? Bukan doa. Saya pernah nampak ada orang dia ambil bawang, cili, dia cucuk dekat lidi, dia pacak. Pernah nampak kan? Saya waktu kecil saya pernah nampak. Saya tanya kat orang tu, benda apa ni? Dia kan nak buat kenduri hari ni, tak nak bagi hujan. Saya kata, cucuk lidi sate kat cili, bawang, lepas tu tolak hujan. Apa kaitan dia? Tak ada kaitan. Kenapa tak doa je kat Allah SWT, ya Allah jangan bagi hujan hari ni? Benda senang. Orang agama kena bersuara, walaupun mungkin terpaksa melawanlah kepercayaan masyarakat. Sebab itu tanggungjawab para pendakwah. Jadi kita simpulkan tuan-tuan pada malam ini, macam mana nak elak terpengaruh dengan kepercayaan sial. Pertama, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi SAW sebut tadi, tak ada apa yang dapat hilangkan perasaan itu kecuali tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mengetahui dan memahami bahawa kepercayaan kepada sial adalah satu bentuk su'zon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka buruk kepada Allah. Bayangkan kita nak pergi satu tempat, tiba nampak burung terbang ke kiri, kita kata tak boleh pergi tempat ni. Apa kaitan? Allah kata apa? Nabi SAW kata apa? Dalam sebuah diskusi, ana inda zanni abdi bi, aku berada pada persangkaan hamba-Ku kepadaku. Allah ajar kita sangka baik dengan Allah, tapi kita pergi sangka buruk. Nampak tu kita sangka buruk, nampak ni fikir buruk. Nabi SAW tak suka. Nabi SAW sebut yu'jibunil fa'lu, aku sangat suka dengan tafaul, optimis, nampak sesuatu sebagai positif, bukannya nampak sesuatu sebagai petanda buruk. Dan yang terakhir, macam mana nak elak terpengaruh dengan kepercayaan sial ini? Kena sedar kita adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal untuk berfikir. Jangan kaitkan satu perkara dengan perkara lain tanpa sebarang bukti, sama ada nas wahyu ataupun realiti. Jadi gunakan akal kita. Islam adalah agama yang memelihara akal kita. Salah satu maqasid syariah ialah
menjaga akal kita. Mensyirikkan Allah, percaya kepada kesialan adalah salah satu bentuk kerosakan pada akal manusia. Wallahu alam tuan-tuan, sampai di sini saja perkongsian saya. Semoga ada manfaat untuk kita semua, dan sebarang kesilapan bolehlah ditegur, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan jadikan perkumpulan kita pada malam ini perkumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, dan mengambil duduknya kita dalam majlis ini sebagai satu bentuk amal soleh kita yang akan menjadi bekal kita di hari akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.